بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أولا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث عن التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة عن الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih kita diberi ruang untuk sama-sama ulang kaji sebuah kitab yang sangat baik, iaitu At-Taqdirat As-Sadidah. Kita dah sampai pada perbahasan wajibatu al-hajj, kewajipan-kewajipan haji, iaitu pada kewajipan yang kelima. Tadi Maulana Al-Musannif berkata, Al-mabitu biminan layaliya ayyami tashriq al-hadi ashar, al-thani ashar, al-thalith ashar. Jadi kewajipan yang kelima ialah bermalam di Mina pada malam-malam hari tashriq, iaitu 11 hari bulan, 12 hari bulan, kemudian 13 hari bulan Zulhijjah. Waktu bermalam ialah min ghurubis syams ila tulu'il fajr, daripada tenggelamnya matahari pada hari ke-11, begitu juga tenggelamnya matahari pada hari ke-12 dan tenggelamnya matahari pada hari ke-13. Boleh? Tapi kena fahamlah, malam kat sini mendahului siang. Malam kat sini mendahului siang. Contoh hari ini 10 hari bulan Zulhijjah. Masuk maghrib sekarang? Tak. Itu kita sebut malam 11 Zulhijjah. Malam tu yang dah masuknya waktu untuk mabit di Mina. Okey. Min ghurubis syams ila tulu'il fajr, daripada terbenamnya matahari sehinggalah subuh. Jadi masuk waktu untuk bermalam di Mina pada hari ke-11, iaitu daripada maghrib sampai ke subuh. Begitu juga kita katakan pada hari ke-12 dan juga 13. Faham tak? Naam. Al-qadru al-wajibu fih, qadar yang wajib kita berada di tanah Mina. An yabita mu'dhamal lail, hendaklah seseorang itu bermalam kebanyakan malam. Mabit kat sini bukan mesti tidur lah, duduk di sana berzikir apa semua. Yang penting mesti berada di tanah Mina lebih daripada separuh malam. Contoh malam itu ada 10 jam, maka mesti berada 5 jam ke atas, 5 jam 1 minit dan ke atas. Itu makna an yabita mu'dhamal lail, ay akthar min nisfi. An-nafarul awwal, kemudian dibincangkan masalah an-nafarul awwal wan nafarul thani. Apa an-nafar? An-nafar ni al-khuruj. Adakah setiap orang yang bermalam di Mina wajib bermalam 3 malam? Maka jawapannya tidak. Ada individu kalau kena gaya dia boleh bermalam 2 malam sahaja. Malam ketiga dia tak bermalam, tidak ada masalah. Boleh. Kalau tak kena gaya, tak kena cara, maka wajib dia bermalam 3 malam. Jadi ada 2 nafar lah. Yang pertama an-nafarul awwal disebut wa huwa al-khuruj min Mina fil yawm ats-tsani, yawmi ats-tsani 'ashar. Qala ta'ala faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma 'alayh. Fayajuzu an-nafaru bi syurutin sittah. فإذا اختل أحدها لم يجوز له النفر ووجب مبيت الليلة الثالثة وهي. Jadi apa makna an-nafarul awwal? Maknanya ialah keluar daripada tanah Mina pada hari ke-12, pada siang hari ke-12. Boleh. Hari naik ke-10, malam ni malam ke-11, dia bermalam di Mina. Lepas tu esok malam ke-12, dia bermalam di Mina. Pagi 12 hari bulan tu, keesokan hari itulah, tak, dia keluar daripada tanah Mina. Bermakna dia tidak bermalam pada malam ke-13. Tidak ada masalah.
Firman Allah pun jelas menunjukkan ke atas perkara tersebut. Siapa-siapa yang ta'ajjal, tergesa-gesa pada 2 hari, makna bermalam 2 hari, lepas tu dia nak keluar, fala isma alaih, tidak ada dosa baginya. Cumanya harus an-nafarul awal dengan 6 syarat. Kalau gugur salah satu syarat, maka wajib bagi seseorang itu bermalam pada malam yang ke-13 di Mina. Nah, apa 6 syarat tersebut, tuan-tuan? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama ialah an yanfira fil yawm ats-tsani min ayyam at-tashriq. Hendaklah seseorang itu, orang yang ihram tu, haji dan umrah, orang yang ihram haji itu keluar daripada tanah Mina pada hari kedua daripada hari-hari tasyriq. Itu syarat yang pertama. Jadi tak boleh keluar hari ke-11. Mesti keluar hari ke-12. Faham tak? Yang kedua, an yakuna ba'da zawal, keluar daripada tanah Mina itu pula mesti selepas Zuhur hari ke-12. Hari ke-12 Zulhijjah, lepas Zuhur baru boleh keluar. Yang ketiga, an yakuna qad ramal yawm al-awwal was-tsani. Syarat yang ketiga, mesti seseorang tu telah melontar pada hari yang pertama dan juga hari yang kedua. Maknanya pada hari ke-11 Zulhijjah dia telah melontar apa dia? Dia telah melontar jamrah as-sughra, wusta dan juga kubra. Begitu juga pada hari ke-12 dia telah melontar jamrah dia telah melontar jamrah as-sughra, al-wusta, al-kubra. Tu kakak panggil tu. Okay, bila dah melontar pada hari ke-11 dan 12, barulah dia boleh keluar daripada tanah Mina. Faham tu? An-nafarul awal. Syarat yang keempat, an yakuna qad bata al-lailataini al-ulayaini. Dia telah bermalam pada malam ke-11 dan 12. Malam 11, malam 12 dah tidur di Mina lah. Pagi 12 tu dia nak keluar, tidak ada masalah. Selepas Zuhur lah. Yang kelima, an yanfira min Mina ma'niyatil khuruj minha falau jaa waqtun nafar wa huwa bi Makkah masalan fala yasih fala budda lahu min dukhuli Mina wa hina idzin yanfiru minha. Syarat yang kelima ialah dia mesti keluar daripada Mina dengan niat nak keluar daripada Mina. Jadi kalau sampainya waktu nafar, iaitu pada waktu Zuhur hari ke-12 Zulhijjah, itu waktu tu nafar al-awwal, nak keluar daripada Mina. Tak. Okey, ketika itu dia berada di Mekah. Kita katakan ketika itu sebagai contohlah, dia sedang berada di Mekah. Tak. Ketika dia berada di Mekah, dia niat untuk keluar daripada Mina, tak boleh. Sebab apa? Sebab tadi bila dia keluar daripada Mina, dia tidak ada niat untuk keluar daripada Mina. Maka bagi orang yang begitu, dia kena masuk balik Mina dan keluar daripada Mina dengan niat nak keluar daripada Mina. Keluar daripada Mina, nak nafaru al-awwal. Boleh. Jadi syarat yang kelima apa? Mesti seseorang itu keluar daripada Mina dalam masa sama niat untuk keluar daripada Mina. Jadi kalau seseorang itu kalau datang waktu nafar, waktu nafar ni maknanya Zuhur tu lah, Zuhur 12 Zulhijjah tu, itu waktu nafar. Ketika itu dia sudah berada di luar Mina, di Mekah sebagai contoh. Dia tak boleh niat sahaja aku keluar daripada Mina, tak boleh. Tidak memadai. Sebab apa tidak memadai? Sebab tadi ketika mana kamu melakukan proses keluar daripada Mina, kamu tak niat. Maka atas kamu untuk kembali semula ke Mina dan keluar dalam keadaan niat untuk keluar daripada Mina. Yang keenam, yang terakhir ialah an yakuna an-nafaru qabla al-ghurub. An yakuna an-nafaru qabla al-ghurub. Hendaklah nafar berlaku sebelum maghrib. Boleh. Jadi selepas Zuhur hari ke-12 dan sebelum maghrib hari ke-12. Falau gharabat asy-syamsu wa huwa bi Minan. Kalau terbenam matahari sedangkan dia masih berada di Mina, wajib alaihi an yabita al-lailata ats-tsalitsah wa rama al-yawm ats-tsalits. Wajib bagi dia untuk bermalam pada hari ke-13 dan melontar 3 jamrah pada hari ke-13. Illa melainkan idza ta'akhkhara li'udhrin ka zahmati at-tariq aw kana fi syughli al-irtihal fala yajibu alaihi. Melainkan kalau dia lambat keluar daripada tanah Mina sehingga dah masuk maghrib,
Tapi perbuatan dia tu, lambat dia tu berpunca daripada satu keuzuran. Zahmah, sibuk, jalan jam, ataupun dia sibuk mengemas. Ketika itu tidak ada masalah lah untuk dia terus keluar ke Mina. Jadi yang 6 ini kesimpulan dia gini. Yang penting apa? Yang penting kamu dah bergerak. Kamu dah bergerak daripada Mina sebelum daripada Zuhur, sebelum daripada Maghrib, boleh. Walaupun disebabkan kesibukan, zahmah, jalan jam menyebabkan kamu betul-betul keluar, kamu punya bas betul-betul keluar, kereta kamu betul-betul keluar daripada Mina selepas daripada Maghrib, tidak ada masalah. Yang tak boleh, lepas Maghrib tu baru kamu nak bersiap, itu tak boleh. Tapi kalau kamu bersiap sebelum daripada Maghrib, mana lepas asar tu bersiap dah. Lepas siap tu tinggal setengah jam lagi nak Maghrib dah. Kita pun start motor, start kereta. On the way tu azan sebelum keluar. On the way nak keluar je ni. Tak. Tiba-tiba azan Maghrib. Kita sebut tidak ada masalah, kamu dibenarkan untuk keluar sahaja dan kamu terlepas daripada bermalam di Mina pada hari ke-13. Begitu juga terlepas daripada melontar 3 jamrah pada hari ke-13. Sebelum kita lupa, kita sebut sebab apa dinamakan Mina. Mina ni 5 yumna, daripada perkara yang dilancarkan ataupun dipercikkan. Sebab tu air mani mana air yang dipercikkan, yang memancut-mancut. Jadi kat sini samalah, Mina ai 5 yumna, sebab kat sini yuraqu fiha minad dima', banyak apa? Darah-darah dialirkan, darah-darah dipancutkan disebabkan apa? Adanya zabah, nahr, sembelihan. Dan bagi tanah Mina ni ada 5 khususiat disebut oleh ulama. Yang pertama, batu-batu yang dilontar di dalam haud. Kalau Allah Ta'ala terima ibadah tersebut, batu tu akan diangkat ke langit, akan diangkat lah. Ini wallahu a'lam mujarrabat. Ataupun yang kedua, kaful hada'ah anil lahmi biha. Burung helang dia tak makan daging yang berada dalam Mina. Dia kalau sembelih apa, biar gitu pun orang panggil sebut apa tu, burung gagak tak mari ambil lah. Ataupun burung apa nama tadi, hada'ah, burung helang. Burung helang. Kafu dzubab anil hulwi biha. Zubab iaitu lalat. Lalat pun tidak. Zubab, nyamuk. Nyamuk tidak datang kepada perkara-perkara yang manis yang berada dalam tanah Mina. Qillatul ba'ud, lalat yang sedikit. Ittisa'uha lil hujjaj mahma zadu. Tanah Mina tu membesar dengan sendiri. Maknanya apa? Kalau makin ramai, contohlah tahun ni 12,000, tahun depan 20,000, tahun satu lagi 30,000. Tanah Mina tu sentiasa muat untuk sebanyak mana pun hujjaj yang datang. Tu. Jadi dia membesar dengan sendirilah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini khasais yang diperhatikan oleh ulama dan dinyatakan dalam kitab mereka. Boleh? Kalau tidak ada dalil daripada hadis, daripada Quran, tak, maka daripada ijma', daripada qiyas, maka nak ambil pun boleh, tidak ambil pun boleh. Tapi untuk kita sesatkan dengan semata-mata tidak ada dalam Quran Sunnah, itu belum cukup lagi lah. Ada benda yang kita panggil sebagai mujarrabat. Ulama tengok saban tahun berlaku begitu. Bila di Mina lalatnya sedikit, tapi di tanah lain lalat, di luar Mina banyak lalat yang akan hurung makanan dan sebagainya. Tak? Okey. Jadi itu mereka sebut dalam kitab mereka berdasarkan mujarrabat mereka. Okey, selesai kat situ. Kita baca lagi tak? Maghrib lagi ni. Yang keenam, yang terakhir, tawaful wada'. Tawaf wada'. Wada' ni mana kita sebut sebagai bahasa Melayu kita terjemah apa? Tawaful wada'. Tawaf sebagai tanda peninggalan. Mana kita nak keluar dah ni. Tawaf selamat tinggal. Tak.
yajibu tawaful wada' 'ala al-asah 'ala kulli man yufariqu Makkah ila baladihi mutlaqan aw ila makan yab'udu an Makkah marhalatain. Wajib tawaf wada' 7 pusingan ikut pandangan yang asah ke atas setiap orang yang ingin keluar daripada Makkah dan balik ke negaranya. Contoh, kita duduk dalam Makkah, kita nak balik ke Malaysia. Sahabat kita duduk dalam Makkah, dia nak balik ke negara dia, Indonesia. Orang ni nak ke Yaman, orang ni nak balik ke Saudi dan sebagainya, nak balik ke sebagai contoh Maghrib dan sebagainya. Ataupun dia nak keluar daripada Makkah, nak pergi satu tempat yang tempat itu jauhnya 2 marhalah dan ke atas daripada Makkah. Boleh. Jadi tawaf wada' wajib ke atas setiap orang yang nak berpisah daripada Makkah pergi ke tempat dia, tempat asal dia lah, balad dia, negara asal dia, ataupun nak ke satu tempat yang 2 marhalah jauhnya daripada Makkah. Wajib dia laksanakan dahulu tawaful wada' sebelum dia keluar daripada tanah suci Makkah. Syaratuhu an yaf'alahu inda iradati as-safari bihaitsu yakunu akhir ahdihi bil bait qabla as-safar. Syarat untuk sah tawaf wada' hendaklah dilaksanakan tawaf wada' tersebut ketika mana seseorang itu hendak musafir daripada Mekah keluar Mekah. Sekira-kira tawaf wada' itu menjadi perkara terakhir yang dia buat di Baitullahil Haram sebelum dia safar. Jadinya dia dah selesai semua dah. Barang-barang dia nak balik, barang-barang dia nak bawa ke Malaysia dia dah selesai, dah packing apa semua, jumpa kawan, ziarah orang tu, ziarah ni, jumpa ulama tu, jumpa ulama ni. Akhir sekali barulah dia pergi ke Masjidillahil Haram, tawaf wada'. Kemudian dia pun berlepas pulang ke Malaysia. Itu boleh. Cuma dalam ta'liq disebut fala yadurru ta'akhkhuru ba'dah, ay ba'da tawafil wada' li ajli du'a'i ba'dah wa raq'atayhi wa ityanahu al-multazam wa zamzam wa shaddu rahlihi wa shira'u zat wa shaddi rahlihi wa shira'i zat walau ma'a ta'arijin li tariqin لنحو صلاة أو جماعة أقيمت وكل شغل بقدر صلاة الجنازة بأخف ممكن وإن كثر ذلك. Tidak ada masalah kalau dia sebut apa ni? Tadi kita sebut seseorang yang nak tawaf wada' mesti selesaikan dulu segala urusan dia, lepas tu baru tawaf. Lepas tawaf tu balik. Okey, saya sebut kat sini tidak ada masalah. Lepas tawaf tu tidak ada masalah kalau dia nak berdoa dulu. Lepas tawaf tu nak berdoa, nak sembahyang 2 rakaat sunat tawaf. Lepas tu dia nak ke Zamzam, berdoa di Zamzam, di Multazam. Lepas tu nak minum air Zamzam sikit. Lepas tu nak apa? Ikat barang, beli keperluan apa tu untuk dalam safar, itu tidak ada masalah. Jadi disebut wa kullu syughlin, setiap perbuatan yang kadarnya lebih kurang solat jenazah. Solat jenazah kita buat dalam 2 minit kan, 2 minit 3 minit. Solat jenazah tanpa perkara sunat lah dalam 2 minit begitu. Maka setiap perbuatan yang kadarnya sepanjang sekadar solat jenazah, mana 2 minit, buat benda ni 2 minit, buat benda ni 2 minit, maka tidak ada masalah untuk dilaksanakan sekalipun banyak. Jadi lepas kita tawaf, kita berdoa 2 minit, kita sembahyang sunat selepas tawaf 2 minit, kita datang ke Multazam berdoa pula 2 minit, lepas tu kita minum Zamzam 2 minit, itu tidak ada masalah. Kita ikat barang pula 2 minit, itu tidak ada masalah sekalipun perbuatan tu banyak, berdoa, minum air Zamzam, sembahyang, tidak ada masalah. Faham tu? Tapi kalau lebih berkadar tu tidak boleh lah. Fala yamkuthu ba'dahu bi Makkah illa idza kana mushtaghilan bi asbabis safar. Maka lepas saja tawaf dia tidak duduk di Mekah dah.
Tak, maknanya selepas tawaf tu dia terus naik bas, terus bergerak menuju keluar Mekah. Jadi falam yamkuthu ba'dahu bi Makkah illa, melainkan idza kana mushtaghilan bi asbabis safar. Melainkan kalau dia bersibuk-sibuk dengan asbabus safar, maknanya selepas daripada dia tawaf, tak, dia nak angkat barang letak dalam kereta, itu masih dibenarkanlah. Sebab itu dianggap sebagai asbabus safar. Fa in ta'akhkhara li ghairi 'udhrin wajabat 'alaihi i'adatuh. Kalau dia lambat keluar daripada Mekah selepas dia bertawaf tanpa uzur, maka dia wajib kena ulang balik tawaf tersebut. Maknanya lepas tawaf dia pergi beli barang. Beli barang bukan bekal untuk buat makan dalam perjalanan, tak, beli barang kainnya, jubahnya, minyak wanginya, daging unta, ikutlah segala mak nenek dia nak beli tu. Tak. Lepas tu barulah dia naik bas. Kita sebut tawaf tadi dah jadi tak sah. Kamu kena ulang balik tawaf wada'. Faham tak? Walaupun kamu buat perkara tersebut dalam keadaan lupa, jahil ataupun dipaksa, wajib balik ulang apa? Tawaful wada'. Faham tak? Begitu juga kalau lepas tawaf dia pergi ziarah ulama tu, ulama ni, ataupun lepas tawaf dia pergi ziarah kawan dia, mak saudara dia. Tadi duduk lama. Lepas tu nak balik, tak, kita sebut kena tawaf wada' balik, kena tawaf wada' semula. Maknanya mudah-mudah bila selepas tawaf wada' terus kena safar, terus kena keluar daripada Mekah. Melainkan kalau nak berdoa sekejap selepas daripada tawaf, nak sembahyang 2 rakaat selepas tawaf, itu tidak ada masalah lagi lah. Faham tak? Wa muqabil al-asah anna tawaf al-wada' sunnatu muakkadah. Ikut pandangan muqabilul asah. Al-asah dengan muqabilul asah ni istilah lah di sisi ulama mazhab Syafi'iyah. Al-asah maknanya pandangan yang tepat, pandangan yang muktamad di sisi ashab. Dalilnya kuat lah. Muqabilul asah lawan kepada asah, dalilnya kuat juga tapi tidak sekuat dalil al-asah. Boleh, ini pandangan al-ashab, iaitu pandangan anak murid Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhum. Jadi wa muqabilul asah anna tawaf al-wada', pandangan yang kedua, muqabilul asah mengatakan tawaf wada' sekadar sunat muakkadah. Dia tidak wajib, dia tidak dianggap sebagai wajibat. Wa huwa mazhabul Imam Malik, dan itulah mazhab Imam Malik. Kemudian disebut yasqutu tawaful wada' anil haidh wan nufasa. Gugur tawaf wada' bagi orang yang haid dan nufasa. Maknanya bila kita nak keluar daripada tanah Mekah, ada isteri kita ke, mak saudara kita ke, ataupun jemaah yang kita bawa, tak, di kalangan wanita sedang haid ataupun nifas, mereka tak wajib tawaf. Sebab nak tawaf ni mesti suci, dah mereka tak suci. Boleh. Wala isma alaihi wala isma wala fidyata alaihima. Mereka ni orang yang haid dan nifas tinggal tawaf wada' itu tak berdosa dan tak perlu bayar fidyah. Fa idza tahurata. Bila mana mereka suci sebelum berpisah daripada Makkah, wajib bagi mereka tawaf. Ini masalah sikitlah. Jadi naik bah, sebab apa tak tawaf? Zainab, sebab saya sedang haid. Dalam perjalanan nak keluar daripada Makkah, tiba-tiba suci daripada haid, kita sebut wajib patah balik pergi buat tawaf wada'. Kalau tak kena bayar dam. Tu. Okey, jadi kita sebut gugur tawaf wada' bagi orang yang haid dan juga nifas. Begitu juga gugur tawaf wada' bagi mereka yang ada luka ataupun nanah yang mengalir. Begitu juga ke atas orang yang takut daripada orang yang zalim. Maknanya kalau dia pergi ke Mekah tu, ke dalam Baitullahil Haram tu, ada orang yang zalim nak bunuh dia, sebagai contoh, gugur bagi pihak dia. Au gharim, ataupun orang yang berhutang dengan orang lain sedangkan dia susah. Di tempat tawaf tu ada orang yang bagi dia hutang, terjang cari dia. Jadi orang yang berhutang ni boleh tinggal tawaf wada'. Ataupun dia bimbang, kalau aku tawaf wada' dulu, aku kena tinggal dengan sahabat-sahabat yang lain. Boleh, aku kena tinggal dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka ketika itu dia boleh tinggalkan tawaf wada' dan berlepas sama-sama dengan sahabat-sahabat yang keluar daripada Mekah. Begitu juga mereka yang faqada at-tahurain, tidak ada wuduk dan tidak ada tayammum.
Faham tu? Okay, selesai kat situ. Selesai kita membincangkan tentang wajibatu al-hajj. Jadi yang terakhir, dua benda yang terakhir ialah mabit di Mina pada malam-malam ayam tasyriq 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir ialah tawaful wada'. Boleh? Jadi insya-Allah selepas ini kita akan masuk sunanul hajj, sunat-sunat haji. Kemudian kita akan masuk babu muharramatul ihram. Babu muharramatul ihram. Bab yang membincangkan tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi mereka yang sedang ihram haji ataupun umrah. Cukup sekadar itu, insya-Allah kita bertemu pada malam nanti insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.